الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita selaku hamba umat Nabi SAW memperbanyakkanlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuji bagi hamba-hamba dia umat Nabi SAW yang suka bersyukur. Dan marilah sama-sama kita juga pada pagi yang berbahagia, Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita selaku hamba, bangkitkan kita daripada tempat tidur kita, boleh bersama-sama kita mendirikan solat subuh secara berjamaah dengan terimeh. Memperbanyakkanlah kita memuhasabah diri, cek diri kita selepas daripada kita lalu di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Setengah pada manusia sebelumnya tiba bulan keampunan, bulan tarbiyah, bulan yang nak mengubah ke sifat manusia. Tak ada Allah Ta'ala cabut nyawa dia dulu lagi dah sebelum daripada bulan puasa. Setengah daripada manusia dah bulan puasa tapi setengah pada hari sahaja. 15 hari, 10 hari, seminggu mati dalam bulan puasa. Tapi kita makmun yang bersalat jemaah di masjid ni, Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, nyawa kepada kita, kudrat sihat tubuh badan kepada kita, boleh kita sampai ke hari ni bersama-sama mentaati Allah Ta'ala. Dan jangan lupa kita menjadi manusia yang suka bersyukur. Allah Ta'ala suka memuji mereka-mereka yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, kita selaku hamba ni, kadang-kadang kita kena memikirkan sesuatu yang boleh membina masa depan kita. Oleh kerana kita manusia ni, dunia yang Allah Ta'ala beri kepada kita hanya sekadar hamparan sahaja. Allah Ta'ala hatta kita di atas dunia ni, kita kena khabar kata satu pada, satu medan yang Allah Ta'ala hanya nak menguji dan nak cari hamba dia hak mana, hak cerdik, hak bijak dalam nak menjalani hidup dia. Dan khususnya kita orang lelaki, kita selaku orang panggil orang jantan, yang Allah Ta'ala gelar kita orang yang gagah, orang yang mengatasi orang perempuan. Khususnya kalau kita dengar, kita terima kasih kepada anak-anak muda kita ataupun saing-saing kita. Setengah pada fok kita atas masjid ni ada yang bergelar tok dah, ada yang bergelar bapak dan ada juga yang bergelar anak. Cuba kita tengok manusia ni, dia kena duduk dalam rabuk sistem seumpama. Walaupun kita ni orang Islam, orang kafir, tak kira lah. Setiap agama ni mengajar kita berdisiplin. Kena jaga merayak kita. Sabit tubuh kita tak ada akhlak ni, kita menjadi manusia yang orang panggil tak pakar sekali. Akhlak ni adalah satu pakaian yang kena ada dalam sisi kita. Kita tak boleh nak sengih, nak cerah dengan akhlak. Merayak kita ni, kita kena jaga seumpama. Kalau turut akhlak ni di dalam kitab fiqh adalah satu rabub sistem yang Allah Ta'ala nak uji manusia ni tak siwi gelincir daripada saluran yang para ulama Nabi ajar kita selaku hamba. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, pada pagi ni kita cuba kembali kepada bumi-bumi Islam. Kita petik sedikit. Kalau kita tengok di bumi Palestin, di Gaza, berlakunya peperangan di antara orang Palestin dan juga orang Yahudi. Kadang-kadang manusia
Tak tahu gapo ciwik dia ni, dia berasa kata dia pergi gapo di Gaza. Nah, orang Palestin balah mana? Nah, sabit tu kalau Nabi bersabda di dalam hadis dia pesan kepada umat akhir zaman ni, hei umatku, nah khususnya orang nama Abdullah, orang nama Abdul Rahman, orang nama Muhammad, dia tak kira lah. Kamu ni seperti mana? Seperti dengan satu tubuh badai yang satu. Dan Nabi dia ayat dah dalam hadis dia. Kita selaku orang Islam ni seperti tubuh badai yang satu, anggota tubuh badai yang satu. Di Palestin tu, Islam, kadang-kadang Islam tangi kadang-kadang. Kalau seorang manusia ni, tangi kita tu duduk di Palestin. Deh, kaki kita duduk di negeri Syria. Tubuh kita kadang-kadang duduk di negeri Saudi. Deh, kepala kita duduk di negeri Yemen. Nah, kadang-kadang hak lain telinga kita duduk di Malaysia. Semua orang Islam yang ada di dalam dunia ni berbentuk satu tubuh manusia yang satu. Dan sekiranya terjijak ataupun tergigit mana satu anggota tubuh badan, dia berasa sakit. Dan nak tidur tak boleh. Tapi kalau kita tengok duka citanya umat manusia di akhir zaman ni, kadang-kadang dia tidak faham. Dan selokan saluran yang Allah Ta'ala turun ke Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sabit dia tak berasa gapo tu. Dan tubuh kita ni dia ada dua perkara. Tak gitu. Kalau kita dengar orang ngajar kan, ada jismani. Dan kadang-kadang kita tengok orang gagah, lasak semua dia. Dan tubuh tu kata-kata kalau kita tengok. Tapi rohani dia tak agak. Jadi dia tak bina rohani dia. Dia tak kerti Islam. Dia tak faham balah mana tubuh yang satu di antara persaudaraan Islam satu sama lain. Sabit dia jadi tak memadu. Dan kalau orang kecek bab Palestin, dia tak tahu gapo. Dan Allah mahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Dan kita bakat doa supaya dan anak-anak muda kita, saing-saing kita, jiran tetangga di rumah kita kembali ke jalan Allah Ta'ala, memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sabit itulah orang Yahudi ni, dia takut benar kalau dia tengok sekelompok manusia yang kembali kepada Quran dan juga sunnah. Lagi-lagi mereka yang hidup dia ni tidak ada benda yang besar dalam ciwit dia ni kecuali dan nak orang panggil kata patibat Quran dan juga turut sunnah Nabi SAW. Dan dulu saya biasa terbaca satu buku. Ada seseorang ulama yang karya tentang orang Yahudi. Dia ni, nak kata hebat dia, kadang-kadang dia tak jenera tidur malam. Dan kita ni, kadang-kadang tak tidur malam ni, kadang-kadang mikir haruit pitih gitu ya. Dan kadang-kadang mikir hakijah tak ada ya. Nah, dia ni kaya. Dan harta dia banyak. Ya, kalau kita tengok negeri Israel ni kecil, ya sama besar dengan Singapura. Dah pada asalnya. Tapi gapo atik dia tak ada. Beribu-ribu peluru, dah tentera Hamas Hatta tu berapa butir yang menentu. Nak ayat kata hebat dia dari segi senjata perang. Tapi apa boleh dia tak tidur tengah malam. Dah mesyuarat lepas mesyuarat dah bicara buat dia nak buat balah mana nak wiacuk Islam. Islam mana hak dia maksud kata nak wiacuk? Kalau Islam hak pasal tak semaya, tak faham Quran, tak faham sunnah, dia tak usah. Dia tak panggil Islam balah tu. Nah, sekadar mengucap saja ni, dia tak sapa cuk pau hak Islam nak. Dan hak Yahudi naknya. Dan kalau saya duduk di negeri Saudi ni, dia ada 5 beradik. Salah seorang dalam 5 beradik ni, dia nego lah dengan kita ni, dia kena duk kecek duk gapo dia biasa mari negeri Syekh. Tapi 3 beradik lagi ni tak ada nama saja ya. Dan baru kita tanya dia ada berapa beradik. Dia kata dia ni lelaki ni ada 5 beradik, tapi hak adalah ni 2, 3 tak ada. Dengan sebab apa? Sampai ke di dalam negeri Saudi sendiri, dia sekiranya ada beberapa pemuda Islam, orang panggil yang mendalami Quran dan juga turut sunnah, dia khidmat kepada masyarakat, dia kadang-kadang tak boleh dengar bom situ ataupun pergi perang di Palestin, di Yemen kau nak pergi semata. Orang balah ni dia kerajaan Amerika turun kamsang kepada kerajaan Saudi suruh kutip. Dia tak ada. Kalaulah orang hok biasa nak kepada Quran dan sunnah suruh ambil bogok selalu tak. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, cuba kita jadi manusia yang bijak, cuba kita fikir tengok. Tadi soto kita dah Abdul Fattah. Dan kita terima kasih mari tinjau ataupun bersama-sama dengan kita di masjid. Dan kita tengok masjid dia banyak kan. Tempat kita kek satu ni. Ada kala minggu ni dia mari sini. Dan minggu depan dia pergi lain pula.
Dah, hak pentingnya, hak kita naknya, apabila Yahudi ni, dia tahu kata manusia nak kepada Al-Quran dan juga Sunnah, dia beraib. Sama ada di negeri Saudi, dia ataupun di negeri-negeri Arab lain, dia takut nak buat satu benda yang kalau kita ni melambar ke ataupun menggambar ke kita ni mengikut Quran dan juga Sunnah. Tapi tempat kita ni tak ada biar beraib di tempat kita ni. Cuma kita naknya sepengah satu kita rakyat saat ni, dunia dan juga ujian Allah Ta'ala nak menguji kita selaku hamba makin sepit. Daripada kita boleh semaya jemaah, tak boleh semaya. Daripada kita bebas, tak bebas. Baru ni kita katuk Ustaz. Setengah pada kampung ada lagi. Kalau kau belah tabang tu, dia kena lilik. Orang panggil kata tak boleh tubik, likung, kampung. Daripada dunia kita luas, Allah Ta'ala uji kita jadi sepit. Dan kita berasa kata terkurung kita ni. Sabit itulah seperti juga dengan orang panggil kata orang yang nak kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita tunggu, belakang kehawak tak apa. Ataupun anak kita halus lagi, kita nak didik gapo nanti dia besar, kita boleh kau didik. Jangan tunggu masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Oleh kerana ujian yang akan datang kepada kita ni, kita tak tahu kata jadi balah mana. Dan daripada kita boleh semaya jemaah, tak boleh semaya jemaah. Daripada kita boleh semaya hari raya takbir, orang, perempuan, lelaki, budak-budak, tubik pergi pada, tubik pergi masjid untuk beraya, dan untuk nak orang panggil kebesaran kepada agama Islam, tak boleh. Dia kena menusuk, kena semaya, mu aku dalam rumah. Dan cuba kita perhati molek ujian yang Allah Ta'ala nak uji kita. Daripada kampung kita ikut nak tubik bucu mana, tubik satu halo ya. Yang kau demo. Kadang-kadang semua ni untuk kita menjadi manusia yang lebih bijak dan juga bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Di bumi Palestin, daripada besarnya bumi Palestin, digampah oleh orang Zionis ataupun orang Yahudi, jadi sepit negeri dia. Oleh kerana gapo? Sabit tu setengah pada ulama, hak reti, hak ada jalannya hubungi di antara negeri Palestin ni, dia reti kata di sana ada beberapa kelompok manusia yang menjaga pemuda-pemuda dia, anak-anak dia mengapa Quran, mendalami Quran, mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam buku dia kata orang Yahudi ni, dia akan atas sesek dia. Cuba kita tengok berita Malaysia duk gegel lah ni, rakyat pakat duk nak tahu belaka. Bapa boleh kapal terbang Israel lalu di udara dia lebih kurang 3-4 jam duk musing. Nak turun di Singapura. Tapi duk main newa ke atas tu lebih kurang 3-4 jam. Duk buat gapo ke atas tu. Kaji mari tengok patubel dia ni adalah patubel sistem untuk nak mengesek bombing ataupun alat-alat peralatan di dalam negeri orang. Dalam kalau kita tengok salah. Tapi Israel debel dia tak salah. Duduk ke mana pun. Patubel Malaysia selepas daripada hak raik sebuah tu. Hak yang kedua lalu tak change sikit ya. Kok Rusia kok Ukraine kena bedai demo jatuh. Lepas tu Malaysia dia ada dua ke, hilang putih. Lepas tu kena bedai demo sutih jatuh. Pas Israel duk main ke udara orang nak bedai tak boleh dia. Dah lawa Malaysia pun. Sabit tu dia duk kacak duk nak ada buku dengan Malaysia. Israel sendiri pun dia tahu kata Malaysia ni sokong negeri Palestin. Ni nak ayat kata Yahudi. Negeri mana dia berasa kata daripada tak berubah jadi berubah, daripada tak pihak Islam, dia atas lalu dah saya sek dia, saya lak dia. Sabitlah di dalam buku yang saya baca tentang orang Yahudi ni, cara ringkasnya, dia atas orang-orang dia ni, untuk duk kita tengok negeri mana, kampung mana, generasi mana, kalau jauh daripada Quran dengan hadis Nabi SAW, suka dia. Daripada kena jaga sampai pukul 1 ke 2, tidur awal dia pukul 10. Tak kena orang panggil kata beceh nak peracur lagu mana Islam. Islam hacur ke diri dia sendiri. Orang yang bergelar bapak tak reti, anak juga tak turut Quran dan juga Sunnah. Tak ada gapo dia kata. Orang balas ni kita tak kena takut. Satu hari, kalau kita nak lepas bedai sikit yang hari habis buat ni. Kita tengok Palestin batu pelawai. Kita kan, tengok tahan pergi bedai tu tak berani dah. Dan ni bukan nak ajar suruh berani. Tapi kita orang Islam ni, dia cuba kita tengok diri kita selaku bapak. Dan kita didik anak balah mana. Orang duk tolong mikir with kita. Dan orang Yahudi ni, seperti saya ayat saat ni,
Bodoh tengok orang Wairun, ya wacun ni duduk galik dengan orang Teno, dengan Yaseptik. Dia tak reti gapo sekarang, jaya dia. Dia kitsa. Kita tak ada kena mesyuarat dah set-set ni. Puak-puak ni tak ada kena bergaduh gapo dah, dia hacur diri dia sendiri dah. Hak dia duk bimbingnya kalau di atas, selak dia, sesek dia. Negeri yang orang panggil kata turut sunnah. Negeri yang mendalami Quran, turut Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW. Selak dia ni kalau dia tahu kata manusia ataupun negeri mana duduk dengan Quran dengan sunnah, dia tak boleh nak duduk lama di negeri tu. Wajib ke atas dia ni kena klik selalu dah di negeri Israel. Untuk apa? Untuk nak ringan berita yang dia tahu di negeri-negeri orang panggil kata yang kuat Islam, bina pemuda dia untuk Quran dan sunnah. Mikir nak buat lagu mana nak hacur fok ni. Sama ada nak hantar Yaseptik ke, sama ada nak hantar orang Tino pakai yang dedah situ, dedah sini. Cuba kita tengok alun nara kita ni. Kalau orang tak tubik pukul 9, dia tak tahu tak tubik pukul 9 naik ke atas. 9, 10, 11, 12. Boleh tengok pelik-pelik. Apa tak pelik tempat kita ni kalau Allah Ta'ala nak uji dengan COVID. Tak pelik tempat kita ni. Kalau Allah Ta'ala nak menguji dengan payah cari rezeki. Oleh kerana kita tengok perempuan di tempat kita ni tak sekecek lah tempat orang lain. Terbiarnya pakai dia ketak situ, ketak sini, dedah situ, dedah sini. Sabit tu di sini kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Tanggungjawab kita selaku umat Nabi SAW, jangan berhenti kita berdoa kepada ikhwah kita di Palestin dan juga ikhwah kita yang duduk di dalam negeri kita ni. Jangan lupa kita heret katik kawan-kawan kita hak tua-tua dah, hak tak faham Islam ni, dia faham Islam tu. Islam yang datang daripada Quran dan juga sunnah. Untuk apa? Untuk mereka mendidik anak-anak mereka jadi orang juru. Kalau kita tubik pukul 9 lebih ya. Pukul 10 ke nara kita ni tengok bagai pelik-pelik banyak. Di nara kita ni. Sebab tu kewajipan kita ni, kalau kita berasa kata kita nak win negeri kita murah rezeki, seperti Allah Ta'ala ayat kata, la fatahna alaihim barakatim minas sama'. Sebuah kampung yang Allah Ta'ala buka pintu langit. Orang panggil cucur dengan rezeki yang murah. Duduk dengan amin. Tidak ada fitnah, iaitu orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan seru sesama manusia untuk membuat benda kebaikan. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Sebab itulah semitah lalu kita tengok perang orang Yahudi ni untuk nak mengacaukan orang Islam. Islam yang gagah, bukanlah Islam yang tidak tahu gapo sekarang, dan Islam yang mengikut Quran dan sunnah. Pada pagi yang berbahagia ni, marilah sama-sama kita mendengar satu keratai ayat Allah Ta'ala yang berfirman di dalam Quran dia, auzubillahi minasyaitonirrajim, kamathalis syaitan idz qala lil insan ukfur falamma kafar inni akhafullaha rabbal alamin fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz zalimin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran dia untuk nak mengajar kita selaku hamba umat Nabi SAW mengikut Quran dan juga jejak langkah Nabi SAW. Jadi orang bijak, orang yang sentiasa bertakwa dan juga bersyukur dengan Allah Ta'ala. Marilah di pagi ni kita wipah ayat ni. Seteru yang pertama dalam hidup kita selaku hamba, kadang-kadang bukan orang Yahudi sangat. Yahudi ni orang panggil alat dia ada. Alat siapa? Iblis laknatullahi alaih. Bulan Ramadan yang lalu 30 hari Allah Ta'ala membelenggu ke iblis. Tak usah kacau kita, ganggu kita. Nak kita ni jadi orang juru. Bulan puasa, bulan yang diturun ke Quran nak mengajar kita jadi orang yang suka baca Quran. Bulan puasa yang telah lalu nak ajar manusia suka sedekah. Sebab apa? Sedekah ni boleh menggugurkan dosa kita yang telah lalu dengan sedekah. Di dalam hadis Nabi, Nabi kata 3 perkara melalui sedekah. Yang pertama untuk menggugurkan dosa kita. Orang dia dosa banyak ni dia jadi malas. Nak buat baik pun dia tak sih. Kadang-kadang harta banyak dia pun tak sih duit ke orang. Dengan sebab apa? Banyak dosa dia. Sebab itulah Allah Ta'ala mari nak cuci. Buat mari bulan puasa ni nak manusia tu berubah. Sebab itulah Nabi kata Jibril ni dia laknat bagi orang yang mana? Orang yang siapa bulan puasa tapi tidak boleh keampunan Allah Ta'ala.
Orang balas ni orang celaka orang balas ni. Dia duduk dalam ujian tapi tak basuh dia. Duduk dalam bulan keampun ni tapi tidak boleh maghfirah daripada Allah Taala. Paramal kita tengok pak kita ni, kau mari puasa, dah. Kau malah dia semaya. Dah kau mari puasa, kau jauh dia dengan Quran. Dah kadang-kala orang hok pahal puasa mari ni mikir dah nak pergi mayaman tu. Dah tarawih pun tak boleh. Dah qiyam mulai pun tak boleh, nak iktikaf di masjid pun tak boleh. Teriak pun ada. Oleh kerana diuji dengan penyakit corona ataupun covid. Tapi setengah pada manusia ni, nah marilah bila puasa pun. Dah hok tak biasa orang panggil kata tubik luar, buat aktiviti ataupun perbuatan hak tak comel tak juru bila puasa ni jadi gitu berat. Dah kau jadi dia. Sebab itulah kita doa ya Allah Taala hidayah kepada dia. Boleh puasa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Taala nak mengajar kita menjadi manusia yang juru, khususnya bab sedekah. Nabi kata yang pertama menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan kita sedekah ni Allah Ta'ala apa-apa dosa kita. Yang pertama. Yang kedua Nabi kata, sedekah adalah anak kunci syurga. Dan anak kunci syurga. Dengan sedekah, boleh membawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, Nabi kata dengan amalan sedekah ni, boleh melepaskan kita daripada azab api neraka. Dah besar belaka tu. Nah, sabit tu kita tengok orang wahai sedekah ni, wahai tolong orang ni, oh senang cirit dia. Dunia tu senang dah. Dah akhirat kita tak tahulah. Nah. Cak dah kata Allah Ta'ala janji kepada dia. Dah. Ganjaran pahala dan juga syurga Allah Ta'ala. Sebab itulah ayat yang saya baca kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Seteru kita yang pertama, iaitu syaitan ataupun iblis laknatullah ya alaih. Dalam Quran, Allah Ta'ala peringatan kepada kita selaku hamba. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Iblis ni, dia nak tipu manusia ya. Tak usahlah dok ambil padu ke rakyat Palestin. Tak usahlah ambil padu kepada jiran tetangga. Kadang-kadang tak usahlah muduk tolong orang. Dak asuk sama dia. Kama salih syaitan idz qala lil insan ukfur. Manusia, kufurlah kamu dengan Allah Taala, dengan Tuhan kamu. Dia suruh kufur sama. Kufur gapo sini? Kufur nikmat. Kadang-kadang tak madu ke orang. Kadang-kadang tak siwi gi semaya. Mari bila puasa tak siwi baca Quran. Kadang-kadang orang ngajar Quran tak siwi dengar kata tak kena. Macam-macam orang ngajar hadis dia kata hadis buat sendiri. Iblis belaka tu. Pasal perangai iblis belaka, dia menetek, dia orang panggil kata tak siwi manusia ni turut Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak siwi manusia ni jadi orang juru. Lepas tu bawah pada iblis Yahudi. Yahudi ni dia tak siwi kita duduk dengan Quran. Dia tak siwi kita duduk dengan hadis. Sebab itulah dia duduk comti, dia duduk serai negeri yang duduk dekat-dekat dengan dia ni. Oleh kerana di sana, seperti saya wayak saat ni, manusia yang memahami Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dia tahu, dia orang pahal kak. Dia tak kena wayak, hancur dia sikit lagi. Sebab itulah kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Iblis yang pertamanya, kita jauh dengan orang Yahudi, yang dekat dengan kita iblis. Duduk dengan kita seumur 24 jam. Dia nak tidur, dia tak baca doa, mari duduk sekali halu dah. Nak makan nasi, dia tak baca doa, makan sekali dengan kita. Dan nak masuk jamil, dia tak baca doa, duduk berok atas kepala kita. Itu iblis, duduk dengan kita seumur. Suruh kita ni kufur dengan Allah Ta'ala. Falamma kafar, apabila kita turut dia, kita tak semaya, kita tak juruh, tak tolong orang, tak sedekah, tak baca Quran, tak sering ngaji Quran dan juga tak sering ngaji hadis, duduk sekat orang pula. Kita kufur dengan Allah Ta'ala, berpaling dengan ajaran Allah Ta'ala. Dia rayakkan ada depan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala, orang balas ning, apabila mati, rayak kalau Allah Ta'ala kata iblis dah ajak aku buat balas ning. Dia dah asuk aku, tak sewi jadi orang juru. Dia tak sewi aku tolong orang, tak sewi aku semaya, tak sewi aku jadi orang yang suka sedekah. Iblis kata inni bari, aku ngamu tak ada adigana. Dia tak kenal mu. Siapa dia tahu? Inni akhafullah rabbal alamin. Iblis depan Allah Ta'ala ni, dia boleh rayak kata dia apa takut tu. Dia tak berani. Nak jadi orang tak juru, nak lawan dengan Quran dengan sunnah ni, dia tak berani dulu. Dah dia kata, kamu buat ni mu sendiri. Aku ni tidak ada jadi gana dengan mu. Bari. Akhafullah rabbal alamin. Iblis depan Tuhan dia berani kata dia takut Tuhan. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Selepas pada tu Allah Ta'ala awak mari ayat kata fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Sama ada orang turut, orang suruh, kedua-duanya Allah Ta'ala humbai masuk di dalam api neraka jahannam. Waliyazubillahi min zalik.
Tapi Allah Ta'ala ni saya kepada kita selaku hamba. Dah royak dah pula iblis ni ajak kita turut dia. Satu hari Allah Ta'ala awak masuk di dalam neraka kedua-dua. Sama ada iblis orang suruh dan juga kita orang turut manusia. Dan Allah Ta'ala nak jaga kita lagi ni. Katalog Quran ni nak kita ni tak becah daripada re Islam ataupun re Quran. Allah Ta'ala pesannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang yang beriman, bijak Allah Ta'ala menyeru hamba dia yang beriman. Oleh kerana orang dia tak beriman, dia lawas mata. Nah, kadang-kadang Islam pun ada juga. Hak pasal nak wi Islam ni hancur, ada. Nah, mengucap 2 kalimah syahadah tapi dia perbuatan dia untuk nak menghancurkan Islam di dalam sesama saudara Islam. Sebab itulah di sini kita tengok beberapa negeri yang kita tengok ulama dia ni kucak kacih habis. Dah wi fatwa kadang-kadang jihad di Palestin ni adalah bukan jihad. Nah, kadang-kadang dia perang ni salah dengan kurak biak hak Islam. Dah orang tanya dia apa kalau salah nak buat agama mana? Serah diri. Dah orang Yahudi igak-igak sabar kita ni ada orang Islam. Sabit tu Allah Taala awak mari ayat Quran bab sabar tu banyak. Jogi kok tu berat. Ya sabit tu negeri Islam, ulama Islam, mufti Islam. Tapi bui fatwa dah bukan Islam. Dah siapa kucak kacih habis. Orang hak pasal tak kenal ke Palestin pakat turut belaka. Dah maka orang hak jihad di Palestin tu bukan jihad dia kata, bukan syahid. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Sabit itulah orang yang Allah Taala nak pimpin dia dengan Quran dengan sunnah ni dipayah. Radak ulama besar dah pun bo siapa piye Allah Taala nak uji dia pelang juga. Dan nya boleh royak kata jihad di Palestin tu bukan jihad. Dah sabit itulah kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Hak kita naknya dah kita selaku hamba nak buat balas mana kita jadi orang bijak. Allah Taala royak kata iblis ni dia suka gitu, suka balas ni nak kita ni kufur. Dia seru orang beriman. Nah, hei orang-orang yang beriman suruh kita tengok anakut kita cedek gapo. Nah, dalam hidup hari yang kita mula dengan semaya subuh ni, kita plan kata diri kita ni nak comel setara mana hari ni. Dah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ghad sini iaitu yaumul qiyamah, yaumul hisab, hari kebangkitan. Tapi kita boleh guna ambil yak di kita celak mata bangun subuh lagi. Dah, kita akhiri hidup kita dengan semaya sunat 2 rakaat ataupun semaya witir. Kalau kita buat amal dalam bulan puasa tu, kita baca doa, kita bangun, kita baca doa pula, kita mari semaya subuh. Dan nak buat walah mana kita ni, hidup hari kita lebih baik daripada hari yang telah lalu. Kalau hari ni kita sedekah, dan esok kita nak sedekah pula. Nah, kalau hari ni kita buat baik, esok kita nak buat baik pula. Oleh kerana setiap amalan kita ni Allah Ta'ala nak ajar kata, jadi bekal kepada hari kebangkitan di depan Allah Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sabit itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ambillah satu loko slogan yang Allah Ta'ala nak mengajar kita daripada kita ada musuh hak duduk dengan kita 24 jam iblis laknatullah alaih. Dah buat satu perkara untuk kita cedek masa depan kita. Nah, kita ni selaku hamba suka ditipu oleh syaitan laknatullah alaih. Dah sabit itulah di dalam bulan puasa Allah Ta'ala koci dia, ikat dia tak suruh ganggu kita. Nak kita jadi reju. Lepas tu kita cek mula tengok. Dah amalan puasa kita, amalan sedekah kita, amalan Quran kita di dalam puasa, lepas pada bulan puasa bulan Syawal ni, dah kita duduk balas tu tak lagi. Kalau tak duduk balas tu, dah cuba kita ambil orang panggil suasana puasa, we duduk dalam suasana bulan Syawal. Dah siapa-siapa boleh duduk balas tu, dah Allah Taala akan menjaga dia, dah memberi keampunan kepada dia, memberi ganjaran pahala kepada dia, dah memberi kekuatan iman kepada dia. Dia orang yang sentiasa menjaga agama Allah Ta'ala ni tak kena kecek dah. Kehidupan dia ni seni. Nah, Allah Ta'ala jaga anak cucu dia. Sabit itulah kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Setengah orang ni dia ada biasa tanya lah dah. Ni orang panggil kata masuk bab ciwit percamuan hak peribadi sikit. Dia setengah orang dia kata kan hadis ada ke tak? Hak rakyat kata siapa-siapa tidur alik pagi payah cari rezeki. Nah, sebab setengah orang ni kadang-kadang dah pagi-pagi ni dia tidur. Nah, sama ada lepas subuh ataupun pukul 8, pukul 9, ikutlah. Nah, sebab orang tua dulu dia kata kalau tidur pagi ni payah cari rezeki. Sebab itu kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Hak saya naknya, dah dalam pengajaran kita pagi ni bangun subuh ni tak nak gacek dah.
Kalau kita tengok tepung manis hok sedap-sedap pagi-pagi belaka. Orang panggil kata kalau nak kira rezeki tu, rezeki hok pelik-pelik pagi-pagi ni, kalau orang bangun tengah hari sikit, dia tak boleh dah lah nak makan hok pelik-pelik tu. Tapi nak ayat kata hidup dia susah cari rezeki dak. Cuba kita tengok negeri Arab. Kita klik pada negeri Arab. Arab ni dia tidur pagi. Bukan kata dia tidur pagi dia tak semaya subuh, dak, dia semaya subuh. Dia berzikir, dia baca Quran lepas subuh. Tapi lepas pada tu dia tidur. Dengan sebab apa? Kebanyakan majoriti orang Arab ni dia nak terukit belaka. Jadi tokel belaka. Jadi boh belaka. Hok duk pergi pagi tak nak kali dia orang Bangladesh. Orang Filipin. Dia pergi pukul 10 ke 11 tu. Tapi sebab gapo kalau kita ukur negeri Arab dengan negeri kita ni kaya negeri Arab. Kalau dia wahai tidak pagi rezeki dia payah, tak kaya dia, kaya kita bangun pagi buat kita ni. Sabit itulah cara guna Islam ni kita kena bijak, kena berhenti. Hak Allah Ta'ala ajar dalam Quran ni, orang nak jadi orang kaya, pen nak terukit, dah nego dengan Allah Ta'ala untuk nak jaga masa depan dia, orang yang suka sedekah. Allah Ta'ala kata, kita tu rasa boleh 7. Kadang-kadang kita tolong orang rasa, Allah Ta'ala tolong kita 10. Cuba kita perhati molek. Bukan dengan sebab kita guna, orang panggil hal orang yang kita berasa kata cerak tak cerak. Supaya orang tanya kata ada dah hadis. Saya duk cari tadi, tak ada hadis lah. Tapi nak ayat kata, kita nak wijaya dalam kehidupan kita kena rajin bersedekah. Kita kena rajin tolong orang. Sama ada pagi, sama ada malam. Bukan masa untuk kita nak cocong kata pagi ataupun malam dak. Oleh kerana pitu sedekah, pitu buat baik ni 24 jam. Masa mana kita nak buat, kita boleh buat semua. Sabit Arab dia kaya. Arab ni tak ada dah. Celek mata pak tak kira dah. Gapo ada depan dia halah lalu dah. Ni perangai Arab. Boroh dia. Sabit tu kalau orang pergi haji, pergi Mekah ni, dia tahu. Dia kata bab sedekah orang Arab ni, patut bab warak tawaduk dia ni kita nak lawan tak boleh. Sabit tu dia kaya belaka buat dia. Dia guna agama ataupun Quran ni kena. Kita kadang-kadang hak Tuhan suruh ni kita tak guna. Hak biasa tak semabur mana tu kita pakai. Sabit tu di sini marilah sama-sama kita menjadi hamba yang bijak dan hamba yang mengikut Quran dan juga sunnah. Bagi siapa yang berasa kata kerja dia tu pagi, pagilah dia. Berasa kata kerja dia malam, malamlah dia. Tapi yang pentingnya jangan tinggal amalan sedekah, jangan tinggal amalan yang suka tolong orang, dan jangan tinggal amalan yang membawa kita kepada ke jalan syurga. Khususnya supaya belang kita kita terima kasih. Orang panggil orang yang suka tolong agama Allah Ta'ala, mendirikan sesuatu kecekam program. Dalam bulan puasa ni ada orang tanya ulama juga. Dalam bulan puasa, saya baca dalam fatwa kitab Saudi ni, dia tanya ulama kata aku orang susah, aku orang sesak, tak ada duit piti, tapi aku suka kerja Islam. Contohnya orang kaya bagi kat aku 100,000, aku pergi beli beras, beli mama, beli telur, dia bagi. Nak tanya kata aku boleh pahala supaya dengan dia tak? Duit hak dia, tapi aku orang kerja. Setengah ulama dengan alasan dengan hadis Nabi ni, dia beri fatwa kata orang yang kerja agama Islam walaupun bukan duit dia boleh support dengan orang duit. Sebab tu orang yang supaya bewe kita, Islam nara walaupun kita tengok dia bawa keluar mari duk saja ya tak ada duk mengajar kali. Kadang-kadang pahala dia supaya orang ngajar dah lebih pada kita tahu. Sebab tu Islam ni dia wi labo semua. Nak wi kita ni pandai ya guna. Kalau kita tak pandai guna kita ada orang rugi. Sebab tu orang ni tak nanti ada duit piti. Tak ada duit piti tak apa. Dia tolong agama Tuhan tu habis support dengan orang ada duit piti. Sebab tu di sini kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Kita ada dalam kampung kita ni nak bangun rumah wakaf ke, ataupun bantuan halu kepada Palestin ke, ataupun nak ada kecekam di masjid kita ke. Kita kadang-kadang kita tolong dengan sumber rezeki yang Allah Ta'ala beri kita, Allah Ta'ala lipat ganda. Bagi orang yang tak ada, jangan duka cerita, jangan berasa kata kita orang tak ada duit. Tak ada kena sedekah tak apa, tak ada kena gaduh tak apa dak. Kita gaduh walaupun kita tak ada duit, Allah Ta'ala wi juga pahala supaya orang ada duit piti. Tapi itulah di sini kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, dan jangan lupa kita berdoa kepada ikhwah kita di dalam dunia semua ni, khususnya orang di Palestin, di Gaza, supaya Allah Ta'ala menjaga mereka daripada dipukul, dibedil, dizalimi oleh orang-orang Yahudi. Jaga pemuda-pemuda kita menjadi manusia ataupun pemuda yang menghala kepada Quran dan juga sunnah, dan mendidik anak cucu kita menjadi anak cucu yang beriman dan juga turut Quran dan sunnah.
dan menjaga orang-orang kaya kita supaya orang kaya yang suka keluar zakat, dan doa kepada orang kaya kita supaya dia ni hati dia terbuka untuk nak tolong jalan Allah Taala, sedekah dan macam-macam lah untuk sama-sama kita hidup di dalam bumi yang Allah Taala kata dia buka pintu langit dia dan dengan sumber rezeki yang subur, dan diturunkan dengan tanah-tanah yang hijau dan buah-buah kayu yang penuh dengan buah-buah pokok-pokok kayu, dan supaya kita ni menjadi manusia yang penuh dengan amalan yang baik untuk kita menjaga agama Allah Ta'ala dan juga menjadi ahli syurga insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.